Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dalam Diploma Teknologi Kimpalan di MB 3113, pengurusan fabrikasi kimpalan ataupun Welding Fabrication Management, PDPR bagi minggu yang ke-12 dalam tempoh pengajian semester ini. Jadi hari ini kita akan membincangkan kompetensi yang keempat, iaitu Report for Fabrication Project. Ini merupakan kompetensi yang terakhir dalam kursus ini, yang mana sebelum ni kamu telah memerhatikan atau kita dapat membincangkan berkaitan dengan peringkat awal projek, pelaksanaan projek, kemudian perancangan, bincangkan dari segi kos kos projek Baik, kita pergi kepada pengenalan bagi kompetensi ini, iaitu Report for Fabrication Project, bagaimana apa yang dikatakan laporan ataupun report. Pengurusan projek membantu sebuah organisasi melalui sistem pengurusan dengan merancang, planning, mengatur, execute, melaksana, apply, ataupun mengawal aktiviti serta akhirnya melaporkan semua aktiviti atau proses secara terancang. Dalam topik ini, kita akan membincangkan berkaitan laporan aktiviti, report, atau proses sepanjang pelaksanaannya sehinggalah selesai. Jadi dalam laporan report ni, laporan of fabrication project, ia merupakan pelaporan akhir, yang mana ia adalah fasa di mana segala bentuk maklumat diadaptasikan dalam bentuk penulisan dan dibincangkan bagi mengenal pasti kelebihan dan kekurangannya. Analisis ini akhirnya akan menjadi satu dokumen rujukan. Itulah yang dikatakan laporan tadi. Pada peringkat akhir, laporan ini adalah fasa terakhir yang mana kita bentuk dalam penulisan, kita bincangkan bagi kita kena pasti kelebihan dan kekurangannya, dan akhirnya ia menjadi satu dokumen yang boleh dijadikan dokumen rujukan. Penilaian dan pelaporan merupakan aspek bentuk untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan aktiviti. Oleh itu, proses pengujian akan dilaksanakan untuk yang pertama sekali untuk mengelakkan kegagalan projek semasa digunakan oleh pengguna. Kedua, mengelakkan kerugian dari segi kos dan masa pembangunan. Yang ketiga, membolehkan kualiti projek dipertingkatkan melalui kawalan semasa. Jadi dalam proses penilaian dan pelaporan ni, perkara penting yang kita kena perhatikan ialah bagaimana kita menilai aktiviti itu dengan kaedah proses pengujian. Jadi proses pengujian ni bertujuan sebenarnya untuk memastikan projek itu berjaya, mengelakkan kerugian, dan seterusnya kita boleh mengawal hasil yang kita keluarkan. Baik, dalam slide ini saya tunjukkan contoh laporan mingguan. Laporan mingguan ini adalah laporan mingguan bagi projek cadangan cadangan pembinaan kompleks pangkalan kastam bahagian pencegahan dan perumahan di Tanjung Dawai, Merbuk, Kedah bertarikh 25 Oktober 2011. Jadi 3 badan yang terlibat. Agensi pelaksana ialah Jabatan Kerja Raya, Jabatan Kerja Raya Malaysia, JKR Malaysia, bersama dengan cawangan pangkalan udara dan maritim. Kemudian pelanggannya, tuan punya dia adalah Menteri Kementerian Kewangan Malaysia yang memberi projek ini, dan penggunanya ialah Jabatan Kastam Diraja. Jadi dalam laporan ini, antara isi kandungan yang ada ialah pertama, maklumat kontrak, status kemajuan fizikal dan kewangan. Kemudian curve fizikal dan curve kewangan ini adalah merujuk kepada data-data fizikal projek serta data-data fizikal keuangan yang menunjukkan proses kemajuan kerja. Kemudian dia nyatakan kemajuan kerja sehingga akhir Oktober, sehingga 25 Oktober. Butiran bayaran kemajuan kepada kontraktor, ini kos dia lah.
isu masalah dan cadangan tindakan penyelesaian. Kemudian dia ada dimasukkan kos kerugian atau bayaran tambahan. Jadi semua dimasukkan dalam laporan mingguan ya. Laporan ini boleh dalam bentuk harian, mingguan dan bulanan ya. Baik, seterusnya ini salah satu lagi contoh laporan kemajuan kerja ini oleh syarikat ZMA Bina merupakan satu projek cadangan membina rumah banglo 2 tingkat di Buntung Perak untuk kerja-kerja jumlah kontrak dia ditawarkan, dia letakkan sini 3,300,000, tarikh mula kerja, tarikh siap kerja, peratus kemajuan 56%. Ini contoh, tapi di bahagian dalam ni ada lebih banyaklah detail-detail dia, ini muka hadapan ya. Okey, dalam kursus ini ya, dalam kursus ini dan perbincangan khususnya kompetisi ini, kita akan bincangkan berkaitan dengan penilaian ya, penilaian bagaimana kita mahu membuat pemeriksaan khusus kepada kerja-kerja timpalan lah ya. Jadi ini merupakan kalau mengikut pengetahuan sedia ada kamu dalam topik-topik ataupun kursus-kursus kamu sebelum ni, kamu telah pun belajar berkaitan dengan ujian tanpa musnah ujian tanpa musnah ataupun NDT, non-destructive test dan kita perlulah mengikut standard atau piawaian dia Jadi di bawah ini adalah satu checklist ataupun senarai semak panduan senarai semak untuk kontraktor bagi memastikan quality assurance standard QAS kita menepati kehendak industri atau kehendak pelanggan sendiri ya. Jadi ini salah satu contoh Jadi dalam topik yang dalam kuliah-kuliah ini kita akan bincangkanlah berkaitan dengan ujian tanpa musnah. Baik. Awalnya tingkat awal kamu perlulah mengetahui pengujian timpalan Pengujian timpalan ni kita boleh clusterkan kepada dua pertama ujian tanpa musnah dan ujian musnah Definisi ujian tanpa musnah atau NDT ni singkatan bagi non-destructive test adalah proses pemeriksaan pengujian atau menilai bahan-bahan komponen atau perbezaan dalam ciri-ciri tanpa memusnahkan mana-mana bahagian atau sistem NDT tidak memusnahkan mana-mana bahagian atau sistem Okey, apa dia punya ujian? Kita ada ujian-ujian kita boleh laksanakan Pertama ujian visual ataupun visual test ujian penglihatan Yang kedua ujian zarah magnet. Yang ini kita boleh tengoklah sama ada ujian zarah magnet ni kita namakan magnetic particle test MPT ataupun particle test PT. Dia benda samalah jadi ada standard-standard pengujian yang menggunakan MPT, ada yang gunakan PT. Jadi kemudian kita ada ujian pencelup penusukan cecair ataupun kita katakan dye penetrant test DPT DPT. Jadi kalau kamu tengok dalam standard AWS dia ada beza sikit, BS nama saja tapi sebenarnya proses ujian yang sama Kemudian kita ada ujian ultrabunyi ataupun UT ultrasound test UT ultrasound test UT. Yang seterusnya kita ada ujian radiografi dengan menggunakan sinar atau kita katakan RT radiographic test Kemudian kita ada ujian arus pusaran, kita ada ujian kebocoran Jadi itu antara ujian-ujian yang kita laksanakan bagi ujian tanpa musnah Okey, kita lihat pula apa yang dinamakan ujian musnah Ujian musnah ni ujian musnah adalah ujian yang merosakkan spesimen atau bahagian ketika ujian ini dijalankan Jadi dia akan merosakkan spesimen lah merosakkan bahan. Antara ujian yang kita boleh laksanakan ialah ujian lentur, ujian taman, ujian tegangan, ujian kekerasan, ujian analisis kimia, ujian mikro dan ujian makro Jadi ujian lentur, taman dan tegangan ni adalah bentuk band test menggunakan band test sama ada kita buat muka ada face band test ataupun root band test ataupun kita buat ujian tegangan lah
bagi ujian kekerasan ya dalam program ini ya, khusus sebelum ni kamu dah belajar berkaitan dengan ujian weakness, Brinell, Rockwell dan CAPI ya. Itu antara ujian-ujian kekerasan lah yang kita laksanakan walaupun kita tidak ada alat itu, tapi sebenarnya itu 4 ujian yang kita laksanakan lah untuk ujian kekerasan ya. Baik, seterusnya kita lihat ya lebih mendalam ya berkaitan dengan ujian penusukan cecair ya. Kalau kita nampak gambar aja sebelah tu ya. Jadi dye penetrant test ni dia ada DPT, dye penetrant test, ataupun LPI ya. Ni color check lah untuk penetrant inspection ya. Penetrant kita katakan liquid penetration inspection, LPI, liquid penetration inspection, ataupun penetrant test, PT. Ini benda yang sama dikenali juga banyaklah dikenali sebagai ujian warna ataupun dye penetrant test dye penetrant test DPT. Ujian ini melibatkan kos yang murah dan mudah laksanakan ya. Dia kos dia agak murah dan tidak sophisticated, kompleks ya. Ujian ini mudah ya. Ujian ini hanya susah untuk kena pasti kecintaan pada permukaan saja, contohnya kesulitan sangga ataupun slack inclusion. Jadi antara kekurangan dia sikit lah ya. Dia hanya boleh mengenal pasti penceritaan yang terdapat di bahagian permukaan ya. Jadi di bahagian dalam dia sukar sikit ya. Proses ini paling banyak lah diaplikasikan dalam industri. Okey, ini adalah peralatan ujian ini ya. Pertama sekali kita ada cleaner, pembersih. Kemudian kita ada penetrant. Ini penetrant ni dia akan mulakan warna merah. Dan seterusnya developer lah, warna putih. Jadi ini 3 lah bahan yang kita gunakan. Semburan Navacam ni jenama dia. Jenama dia. Jenama Navacam kita gunakan lah dia Mega Check. Okey, seterusnya kita lihat langkah kita melaksanakan ujian. Saya buat dalam 2 versi lah. Pertama dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kita lihat satu persatu nanti ya. Langkah 1, kita bersihkan permukaan. Kita sembuh cleaner dan bersihkan permukaan dia semula. Ini kalau kita lihat lah. Kita lihat ini permukaan dia. Kita sembuh dengan cleaner. Kemudian kita bersihkan semula dengan kain bersih ya. Langkah 2, kita sembuh penetrant dan biarkan 10 minit ya. Kita sembuhkan penetrant, kita biarkan 10 minit. Okey, kemudian kita selesai itu, kita bersihkan bahagian penetrant yang berlebihan di atas ni. Bersihkan nampak dengan kain bersih lah. Langkah seterusnya, kita sembuh developer. Sembuh developer dan tunggu sehingga kering. Dah selesai ni tadi, kita sembuh developer di bahagian atas. Dan biarkan dia seketika lah hingga dia kering ya, dalam keadaan dia kering. Apabila kering, kita boleh nilai secara visual dan catatlah dalam bentuk ujian, sebab kita tengok penetrant ni akan timbul di bahagian ni. Okey. Okey. Dalam bahasa Inggerisnya kita buat pre-cleaning for the test part. Buat cucian dengan cleaner dan kita bersihkan. Kita apply pula penetrant sini, penetrant kita minat tunggulah sehingga beberapa ketika ataupun 5 ke 10 minit. Kemudian kita removal of excess penetrant surface. Kita buang buang lebihan developer ni, dan seterusnya kita spray developer. Spray developer akan timbul lah penetrant bahagian ni. Itu contoh ujian laksanakan untuk dye penetrant test ya. Dan kita dapat lihat hasilnya beginilah patutnya kita saya sebut tadi, kita buanglah bahagian tepi ni supaya tak nampak banyak. Tapi sebenarnya di sebelah hasilnya kita nampak ini kelihatan dia. Bila kita sembuh developer, kelihatannya tinggal Baik, seterusnya kita lihat pula bagaimana ujian zarah magnet ataupun particle magnetic test PMT gambar rajah ini menunjukkan kecacatan keretakan pada proses timpalan yang berlaku ni, dan dia memang PMT ni khusus untuk
memeriksa kecacatan ya, keretakan terutamanya dan keretakan di bahagian dalam lah ya. Jadi ini kita namakan longitudinal crack ya, crack yang memanjang ya. Okey, kalau kita lihat pada gambar rajah ni, apabila kita semburkan magnet dan kita lalukan satu alat yang kita namakan yoke sebentar lagi kita lihat yoke, maka magnet dipulgar atau magnet ni yoke ni akan menarik ya, menggunakan arus dia menarik untuk satah utara selatan ni menunjukkan ya. Jadi bahagian tengah ni akan meninggalkan kesan crack lah, kesan crack ya. Kesan crack ni dia akan tunjukkan melalui tarikan medan magnet tadi ya, tarikan medan magnet ya. Jadi kita boleh kena pastikan apabila magnetik ini akan berkumpul di sini ya, dan bahagian lain akan bergeraklah, sebab di situ kita lihat dia punya kutuban yang berbeza ya, kutuban yang berbeza. Okey, kita lihat selebihnya. Pertama kita lihat alat yang digunakan ya. Ini dia punya current supply, arus yang dibekalkan ya, arus yang dibekalkan, dan inilah dia alat yang kita gunakan untuk memeriksa kecacatan. Kita namakan dia yoke, Y-O-R-K, yoke ya, yoke. Jadi kita akan sembur dry dust ni, dia ada dalam bentuk serbuk ni, kita dalam bentuk lembap dan kering ya, tapi kita kebanyakan kita gunakan bentuk kering lah ya. Dan ini lagi bentuk yoke. Yoke ni kita boleh lihat dalam pelbagai bentuk ya. Okey, langkah kita nak menjalankan ujian ya. Pertama sekali kita sediakan permukaan diuji. Kita akan letakkan yoke pada bahagian yang diuji, dan kita semburlah serbuk magnet tadi perhampiran tempat yang kita nak uji ya, dan kita lalukan yoke pada bahagian yang kita uji ya. Kemudian kita nilai dan catat hasil ujian ya. Okay, ataupun kita tengok kita prepare the part surface, kita apply the magnetizing force ya, yoke tadi. Kemudian dust on the dry magnetic particle, kita letakkan dry dust ya, serbuk magnet tadi ya. Serbuk magnet akan berada di situ, powder. Kita terminate the magnetizing force, kita masukkan gerakan ya, dan kita buat inspection ya, dan hasilnya kita akan dapat lihat ya. Okey, ini kita dapat lihat dalam bentuk begini ya. Magnetic particle ni kalau kita lihat dia akan berkumpul di sinilah bila yoke dilalukan bahagian north dengan south tadi dilalukan. Jadi keretakan tu kita boleh kenal pasti melalui kita punya magnetic flux defectnya ada di sini. Dia punya dash tadi akan bergerak lah Baik, kalau kita gerakkannya boleh juga magnetik ni dia ada yang menggunakan oscilloscope lah. Dia akan menunjukkan kecacatan melalui oscilloscope alat tertentu lah tapi biasanya tak ada tak disediakan oscilloscope ni Jadi crack ni kita boleh kena pastilah lebih baik lagi ya. Baik, ini kita lihatlah contoh-contoh aplikasi magnetic particle test dalam industri. Ini kita gunakan dry dust. Kita nampak yang lain tu kecacatan akan dikenal pasti. Serbuk magnet ni dia akan bergerak lebih jauh lah kita lalukan yoke yoke ni dia akan melalukan aliran elektrik, maknanya magnet ni akan menarik gerak. Ini contohnya untuk menguji tiang lah hasil kesan kimpalan pada tiang, dan ini pada pipe yang saiz besar. Pipe saiz besar dia nak uji sambungan kimpalan pipe ni Baik, dalam lain ujian yang kita laksanakan ialah eddy current tomography ya. Yang ini kita untuk mengesan kecacatan dalaman keretakan, dan perlulah kemahiran tinggi dan kemahiran yang diiktiraf dalam menguji ni sebab alat ni mahal dan alat ni dia lebih sophisticated Kalau kita tengoklah dia ada panel sini, panel LCD yang mana kita kesan kecacatan dan dia pergi kepada control panel control panel dan dikesan di sinilah Okey. Ini dia peralatan untuk eddy current tomography, dia lebih sophisticated, dia ada function generator, dia ada induction meter, kita lihat sampel dia ni,
Dia punya warhead di sinilah dia letak eddy current, masukkan current sini ya, dan kamera di sini. Dia lebih sophisticated dan perlukan kemahiran yang tinggi ya untuk eddy current tomography. Kemudian satu lagi ujian ya, ultrasonic testing ataupun UT ya. UT kita sebut, tengok alat ni. Alat ni adalah mahal ya. Peralatan kos ni adalah tinggi, penggunaan yang memerlukan kemahiran tinggi serta peralatan yang mahal lah, mahal ya, untuk mengesan kecacatan khusus dalaman ya. Jadi ultrasonic ni kita boleh kesan kecacatan dalaman pada hasil kimpal. Kita lihat dia punya prinsip ultrasonic ya. Baik, pertama sekali ultrasonic ni dia ada transducer. Transducer ni lah pengesan dia punya kecacatan ya. Bagi hadapannya dia ibarat satu alat yang begitu sensitif lah ya. Transducer ni akan menghantar maklumat dan melalui receiver lah. Dia akan diminta sini, dia melalui pulsar ataupun receiver di bahagian di sini proses ini ya. Bacaan akan dibaca melalui osiloskop. Ini osiloskop, gambar rajah pada osiloskop, dia akan baca kecacatan sini ya. Bagi ujian ni, dia memerlukan individu yang berkemahiran tinggi dan mempunyai kelayakan akreditasi lah ya. Dan kos peralatan ni adalah mahal dan tinggi ya. Kalau kita lihat, transducer ni akan menghantar kepada receiver, receiver akan menghantar kepada PAS untuk kena pasti. Osiloskop ni, pada osiloskop menunjukkan bacaan kecacatan ya. Ini kita katakan back surface echo crack ya. Dia tunjukkan di sini. Kalau kita lihat gambar raja bawah begini ya. Inilah dia bentuk bacaan osiloskop apabila kita menggunakan ultrasonic tadi ya. Bila dihampirkan pada kecacatan crack di tengah ni, kita akan nampak gelombang yang sedikit mendegak di atas. Ini menunjukkan ada defect atau signal ya, ada signal. Okey. Maknanya macam contoh yang ini dia menunjukkan tentang ada kecacatan di bahagian tengah. Yang ini ada kecacatan di bahagian bawah, menunjukkan root beat signal. Root beat signal maknanya ada kecacatan. Bila ada kecacatan dia akan menunjuk sedikit graf yang menaik ya, yang berbeza daripada graf biasa pada osiloskop ya. Baik, ini ujian yang tadi ya, ultrasonic test ataupun UT ya, sama daripada kita punya transducer ni tadi, kita kesan kecacatan dihantar kepada osiloskop lah, dikesan. Ini kita namakan kecacatan. Kalau kita nampak gambar rajah dia ada 1, 2, 3 bukit ni, dia menunjukkan dia initial pulse ya. Yang ini kita tunjukkan flow flow. Itu hasil ujian lah. Jadi dia memerlukan kemahiran tinggi. Flow ni ada kecacatan lah pada objek ataupun bahagian yang kita nak uji ya. Baik, jika kita bercakap pasal pengujian ya, kita perlu merujuk kepada beberapa standard ya, yang biasa kita gunakan di dalam proses PDP kamu sepanjang tempoh kamu di program ni lah ya. Dari segi kita gunakan British Standard ataupun BS ya, ataupun International Standard Organization ISO, dan satu lagi kita boleh gunakan AWS lah, American Welding Society. Tapi ini saya tunjukkan contoh ya, British Standard yang mana kamu boleh dapatkan lihat di perpustakaan kamu lah ya, perpustakaan ataupun di perpustakaan bingkil kita ada sediakan ya, British Standard dan AWS serta ISO ya. Jadi ini bahan rujukan ya. Selain itu kamu boleh pergilah cari dalam sumber-sumber elektronik ya. Okey, ini kita katakan standard ya. Standard saya ambil satu daripada standard hasil kimpalan dalam ISO ya, reference ISO 65201/1998. Yang ini kita spesifikkan kepada surface imperfection ya, surface imperfection. Jadi bila kita cakap pasal kecacatan lah, imperfection, kecacatan crack, dia punya thicknessnya lebih pada 0.5 mm lah thickness ya. Thickness dia 0.5 mm crack bagi logam. It is not permitted, maknanya tak dibenarkan ya. Kalau ada kecacatan crack saja, memang projek itu dikira gagal ya. Kita tidak ada plus minus ini. Tidak ada plus minus, maknanya tidak ada compromise ya. Dia totally not permitted, tak dibenarkan. Crater crack pun tak dibenarkan ya, bagi logam yang thickness 0.5 mm ya, lebih besar lah ya.
Jadi bagi surface pore pun ya, dia tengok 0.5 hingga 3 kita tidak benarkan. Tapi kalau lebih daripada 3 bagi lebih daripada 3, maknanya kita benarkan ya, diameter plus 3 maksimumnya mesti 3 mm saja. 3 mm saja. 3 mm ni panjang lah surface pore. Kalau dikata end crater pipe, yang ini end crater pipe ni berlaku biasanya pada kita kipas hujung, dia akan nampak lurah ke dalam. Bahagian hujung kipas selalu berlaku ni. Jadi kalau logam yang 0.5 hingga 3 mm, dia punya height ni kalau lebih 0.2 0.2 T ni dia mencakup dalam 0.2 T, kita not permitted lah. Not permitted. Jadi kalau dikata T tu kurang daripada 0.2, so kita benarkan. Jadi ini standard, bukan standard ini berdasarkan standard ISO. Ini salah satu contoh kita bacalah. Jadi untuk memudahkan kamu, di sini saya ada letakkan rujukan-rujukan yang kamu boleh terus rujuk berdasarkan dia punya kod. Kalau kita kata qualification personal untuk dissertative test examination khusus untuk pengujian, untuk personal dia gunakan standard DIN EN ISO 9712. Terus boleh rujuk dia. Tekan dia melalui kamu punya handset, dia akan keluarkan apa dikelayakan personal yang diperlukan bagi ini. Supaya juga untuk visual inspection kita guna ISO 17637. Radiographic exam kita guna ISO 17636/1/2. Kemudian ultrasonic examination ataupun UT ISO 17640. Kemudian penetrant test ISO 34521256. Kemudian kita ada eddy current testing, kita gunakan DIN 1711. Hardness test pun kita ada ISO 905115. Jadi kalau untuk welding consumable kita gunakan EN 13479. Jadi dia dah ada di sini term-terms, kamu rujuk je untuk standard-standard kaitan dengan non-destructive test, kemudian accepted criteria, term lah, further standard welding, segala-galanya ada di sini bagi khusus bagi ISO, rujukan standard ISO. Jadi ini adalah borang yang kita gunakan untuk visual inspection. Jadi standard tadi yang kita bincang, apa ujian kita jalankan, ujian visual, standard yang kita gunakan, kita boleh catat lah. Ini kita namakan essential dia punya item lah, perkara-perkara utama. Kemudian berkaitan dengan ujian kita laksanakan sini. Okey, kita tengok pula, ini pun contoh visual inspection report, hampir samalah. Yang ini magnetic particle test, yang ini ujian, kamu lihat di mana standard diletakkan. Kalau kita kata standard, di mana standard proses report ni, dia punya base, work order dia, kemudian apa dia bahan dia, tarikh inspection date tu ada, standard yang digunakan, acceptance code ASME E709 API. Dia tulis scope of work macam mana kita buat proses tu. Hasil inspection kita dilaksanakan, dia letak gambar. Jadi siapa yang bertanggungjawab, dia letak di bawah. Itu untuk artikel. Untuk inspection dye penetrant test pun kita guna lain satu contoh. Contoh yang saya ambil daripada internet lah, daripada YouTube. Contoh ni kamu boleh lihat lah. Apa yang perlu ada. Kita ada maklumat-maklumat utama, kita ada maklumat-maklumat sekunder, primer, sekunder. Jadi semua perlu ada lah, kamu boleh rujuk nanti. Dan ini satu lagi radiographic testing report lah. Ini pun contoh. Dia ada film size, ada keputusan, apa yang kita gunakan. Atas ni adalah dia punya primer, maklumat primer, maklumat utama. Kemudian ada maklumat kedua, dan ada pengesahan. Baik, kuliah kali ini kita banyak membincangkan berkaitan dengan proses non-destructive test. Jadi saya sediakan tutorial sikit pada kamu lah. Kamu boleh bina satu format borang pengujian visual untuk mengimpal pipe 6 inci kepada kedudukan 6 GR. Jadi sediakan satu
format borang pengunjung visual dengan menggunakan program komputer. Jadi setelah kamu lihat contoh-contoh, saya rasa tak ada masalah kamu menyediakan borang format untuk pengujian, sebab nanti masa projek tahun akhir kamu akan gunakan borang ini untuk menguji projek kamu. Jadi dalam kuliah kita kali ini, bahan rujukan yang digunakan adalah bahan rujukan pengajaran yang ada pada kamu. Kemudian saya sediakan 4 slide YouTube yang kamu boleh lihatlah, 4 jenis pengujian dalam proses NDT. Saya harap kamu boleh lihat dan teruskan kuliah ni. Semoga maklumat daripada YouTube ni bermanfaat untuk kamu. Saya rasa sekian saja kuliah saya untuk kali ini. Kita berjumpa lagi pada minggu yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.